Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bi taqwallah wa sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abd فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kata Tirmizi hadis hasan sahih. Jadi bila masuk hasan sahih apa maksudnya? Hasan pada bahasa sanadnya sahih. Daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya, satu hari Nabi memberikan peringatan kepada kami. Dalam hadis yang lain disebut salla bina Rasulullah SAW zata yaumin thumma aqbala alaina. Nabi menjadi imam untuk kami salat. Lepas Nabi salat tu Nabi pusing, fa wa'adana. Nabi memberikan peringatan kepada kami, Nabi memberikan nasihat kepada kami. Yang mana satu nasihat yang jiwa merasa takut, jiwa merasa gentar. Wa dharafat minhal uyun, dan mata menjadi berair. Maksudnya insaflah. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, peringatan ini ataupun nasihat ini seolah-olah macam nasihat selamat tinggal. Nasihat macam orang nak tinggalkan kami. Fa'ausina, hendaklah kamu memberikan kami wasiat, berilah kami pesanan terakhir. Berikan kami pesanan terakhir. Nabi kata, usikum bi taqwallah. Aku memperingatkan kamu, aku mewasiatkan kepada kamu. Aku nasihat kepada kamu bertakwa pada Allah. Bertakwa pada Allah maksud dia apa? Maksud dia takut dengan melaksanakan hak Allah. Takwa pada Allah. Kemudian Nabi kata wa sam'i wa ta'ah, dan juga dengar dan kena taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd, walaupun yang menjadi pemimpin kamu itu adalah hamba. Dalam riwayat yang lain disebut wa in yakun 'abdan habasyian ka'anna ra'sahu ka'anna 'ala ra'sihi zabibah. Walaupun yang menjadi khalifah kamu, yang menjadi pimpinan kamu adalah hamba Habsyi, yang mana seolah-olah di atas kepala dia tu ada kismis. Maksudnya rambut dia tu macam bergulung-gulung macam kismis, macam kismis hitam kan. Maksud dia, Nabi kata walaupun yang jadi khalifah kamu ni hamba Habsyi, kamu kena taat dan kena dengar. Maksud taat dan dengar kepada khalifah ini ialah dengan kita taat dia dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan juga apabila dia suruh kita melaksanakan perkara yang mungkar, kita tak taat dalam isu tu, tetapi kita tak dengar dalam isu tu, tetapi kita tetap taat pada dia dengan kita tak keluar memberontak mengangkat senjata pada dia. Ni kena clear benda ni. Bila kita kata taat kepada khalifah, bukan kita ikut dia dalam semua perkara walaupun dia suruh kita buat benda yang maksiat. No. Kena faham istilah politik Islam. Istilah politik dalam Islam apabila disebut as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Dengar dalam perkara yang ma'ruf. Bila dia suruh kita buat perkara yang ma'ruf, kita buat. Dan taat ialah bila dia suruh kita buat perkara ma'ruf, kita buatlah. Dan bila dia suruh kita buat perkara maksiat, kita kata tak, saya tak boleh taat. Dalam isu ni saya tak boleh taat, tapi ketaatan saya tak akan keluar angkat senjata selagi mana dia Muslim. Selagi mana dia dilantik oleh rakyat dengan cara yang sah dan dibai'ah oleh rakyat dengan cara yang sah, dapat kuasa dengan cara yang diiktiraf oleh syarak, maka dia adalah pemimpin kita. Kita tak boleh angkat senjata lawan dia. Ini metodologi ataupun manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Cumanya bila kita nak berbicara tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum kita mengeluarkan apa-apa fatwa berkaitan dengan pemerintahan ini, kita kena faham dulu sistem negara. Sistem politik di setiap negara itu berbeza-beza. Saudi ada cara dia, Jordan ada cara dia, Malaysia ada cara dia, Indonesia ada cara dia. Agak-agak kat Malaysia ni tuan-tuan, siapa waliul amr? Siapa yang dipanggil sebagai khalifah yang mesti ditaat? Agong. Agong kan? Agong. Bukan PM. PM dah dilantik. Bukan PM. PM ni kira wazir. Agong. Kerana kalau ikutkan pemerintahan tu, ataupun kalau dia sifat-sifat khalifah zaman dulu ni, bila kita baca buku-buku politik klasik, dia kata yang boleh menggerakkan tentera, dia ada syaukah. So yang itu Agong lah, yang menjadi panglima tentera, yang boleh menggerakkan tentera. Tapi kuasa eksekutif ada pada PM. Tapi kuasa eksekutif tu datang daripada Agong, yang mana Agong delegate kuasa dia. Agong telah menurunkan kuasa dia pada Perdana Menteri. Dan kalau di negeri, Sultan lah. Sebab ada riwayat yang mengatakan as-sultan waliyyu man la waliyalah.
sultan menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali bila nak nikah. Jadi kalau wali hakim di negeri, siapa yang bagi? Sultan ke Menteri Besar? Sultan. Tauliah nak lantik amil zakat, datang daripada sultan ke Menteri Besar? Sultan. Maka sultan adalah waliul amr. Maka kita kena faham fatwa ni, supaya kita tak letak satu benda fatwa dengan keadaan yang kita tak faham the whole system. Tuan-tuan nak undi parti apa tu tak ada masalah kerana kita demokrasi. Tapi jangan buat fatwa siapa tak sokong parti saya Khawarij. Jangan. Kerana parti satu hal, waliul amr satu hal yang berbeza. Kan dulu ada fatwa macam tu kan, siapa tak sokong parti ni dianggap sebagai Khawarij. Kerana apa? Kerana tak sokong kerajaan yang memerintah. Tapi tak boleh buat macam tu. Sebab kalau di negeri yang mana parti dia tak jadi pemerintah, dia pula Khawarij. Bukan semua negeri kita ditadbir oleh parti yang sama kan. Jadi kalau pergi negeri yang mana bukan parti dia memerintah, dia keluar fatwa siapa tak sokong parti saya Khawarij. Tapi pergi negeri yang mana parti dia tak memerintah negeri tu, dia pula jadi Khawarij. Kan? Jadi tak konsisten fatwa tu. Maka kita katakan sebenarnya waliul amr adalah yang di-Pertuan Agong di peringkat pusat. Yang Nabi tak bagi ni bukan maksud dia kita buat pilihan raya apa semua ni. Yang mana buat pilihan raya ni bukan maksud kita menggugurkan kerajaan. Kita cuma menggugurkan satu part daripada pemerintahan. Satu bahagian, sebab kita dalam negara ni ada 3 kuasa utama. Kita ada yang di-Pertuan Agong, kita ada apa? Eksekutif, pelaksana, kita ada judiciary, kehakiman, dan kita ada legislatif, yang mana parlimen. Kan? So tiga komponen utama ni dipayungi oleh yang di-Pertuan Agong. Yang mana pilihan raya ni dia cuma menggugurkan satu part daripada 2 part yang ada. Judiciary, dua part, legislatif dan juga eksekutif. Tapi eksekutif pun sebahagiannya, bukan semua. Maknanya judiciary masih ada, yang di-Pertuan Agong masih ada. Yang Nabi tak bagi ni meruntuhkan keseluruhan sistem yang telah disepakati oleh negara kita. Begitulah. Jadi kita kena faham yang tu dulu. Ada orang berceramah ataupun bercakap nak kembalikan orang pada sunnah. Dia tak kata pun masyarakat sesat ke apa. Dia cuma kata yang awak buat ni tak berapa tepat. Baca Yasin malam Jumaat ni Nabi tak pernah suruh secara khusus. Kita baliklah kepada Al-Kahfi, kerana Al-Kahfi ada riwayat. Nak balikkan orang dekat dengan sunnah. Tiba-tiba kita tak bagi. Kita kata mereka mengelirukan masyarakat. Siapa yang suruh ni, masyarakat jadi keliru. Pertama. Yang kedua, ketika mana kita nak berceramah, nak bagi tahu ni hadis palsu, pakai hadis yang betul, kita marah dengan kita kata sekali lagi dok kelirukan masyarakat. Apa salahnya benda baik? Bila mana kita nak berceramah, nak baca hadis yang sahih, Sahih Bukhari, kita panggil orang, tangkap orang yang baca hadis sahih tu. Sedangkan penceramah yang merepek dalam TV, kita bagi 30 minit kat dia, prime time. Tiba-tiba kita nak dakwa kita ahli sunnah. Sunnah apa yang kita bela? Sunnah apa yang kita bawa? Ahli sunnah adalah apabila kita berada di atas manhaj sunnah, apabila kita membela sunnah, apabila kita membantras benda yang bukan sunnah tapi dianggap sebagai sunnah, baru jadi ahli sunnah. Sebab itu Nabi sebut apa? Nabi kata, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas daripada aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati. Kau kena pegang sunnah aku. Maksud kena pegang sunnah aku ni bukan hanya pegang tu untuk diri sendiri, sebarkan dia. Sebarkan dia, amalkan dia, dan cuba untuk preserve dia daripada benda yang bukan daripada dia dan didakwa ia daripada dia. Maka kita akan preserve. Kita kata yang ni sunnah. Hadis palsu yang dikatakan sunnah bukan daripada kalangan sunnah. Sebab itu Nabi pesan bukan hanya dia Islam ni bila nak sebut nak kena preserve sunnah, bukan hanya kita nak menentang bid'ah semata-mata, tak. Hadis palsu pun sebahagian daripada cara kita nak preserve sunnah. Yang Nabi kata alaikum bisunnati. Sebab Nabi pesan. Nabi kata apa? Nabi kata sayakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadits ma tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Di akhir zaman nanti akan muncul golongan dajjal dan kadzab yang kaki bohong. Mereka akan bawa kepada kamu hadis-hadis yang kamu dan ayah kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga mereka dan jaga-jaga kamu. Jangan mereka menyesatkan kamu dan jangan mereka memperdayakan kamu. Maksudnya Nabi kata membantah hadis palsu adalah juga berpegang dengan sunnah.
Dan saya tak nafikan ada beberapa pandangan ulama, antaranya Syekh Hakim Al-Mutairi daripada Kuwait. Dia ada tulis satu artikel yang panjang berkaitan dengan perbahasan hadis iftaraqat ummati fa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqatan, yang mana umat aku ni akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ada riwayat sebut al-jamaah, ada riwayat sebut ma ana alaihi wa ashabi. Riwayat ni ulama berbeza pendapat. Ulama silam berbeza pendapat tentang status dia. Sebahagian yang berkata ia bertaraf hasan li ghairih kerana jalan dia banyak, maka menguatkan. Semua jalan ni tidak terlepas daripada kedaifan, maka jalan yang lemah campur jadi hasan li ghairih. Maka sebahagian ulama pakai, macam Syatibi dia pakai dalam kitab dia Al-I'tisam. Tapi ada di kalangan ulama macam Syekh Hakim Mutairi, dia mentarjihkan pendapat ulama hadis yang mengatakan hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, hadis ini menjadi bukti bahawasanya memang kita akan berpecah di akhir zaman. Yang mana Nabi kata, siapa yang hidup lama selepas daripada aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka apabila berlakunya perselisihan, apabila berlakunya perpecahan, maka kamu kena pegang sunnah aku. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin, maksudnya ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Kenapa khulafa ar-rasyidin? Kerana khulafa ar-rasyidin ni kita kata manhaj yang dibina adalah manhaj nubuwah. Yang mana selepas daripada zaman Muawiyah, masuk zaman Yazid apa semua ni, walaupun sahabat masih ada, tetapi mereka tidak membina, tidak ada kuasa dan tidak membina manhaj yang mainstream. Maka sebab itu Nabi kata khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang diberi hidayah, ikut manhaj mereka. Kemudian Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis, hendaklah kamu gigit dengan geraham, maknanya pegang sungguh-sungguh. Kemudian Nabi kata wa iyyakum muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu dengan perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana semua benda baru itu bid'ah dan semua benda bid'ah itu sesat. Saya tak nafikan di kalangan para ulama ada yang mengatakan bid'ah ni kepada dua bahagian. Macam Al-Imam Syafi'i, dia kata bid'ah mahmudah dengan bid'ah madmumah. Imam Nawawi pun ada kata bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah. Saya tak nafikan yang tu. Tapi untuk mereka yang mengatakan kullu dalam hadis ni adalah kullu sebahagian, agak kurang teliti. Dia kata kullu bid'atin dalalah tu hanya sebahagian, bukan semua. Dalil dia apa? Dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah Ta'ala tak mati, maka dia khususkan sebahagian. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang akan mati, Allah Ta'ala tak mati. So dia nak kata kullu tu sebahagian, bukan semua. Kita terimalah yang tu, tapi nak kata yang ni sebahagian, tak boleh. Habis tu yang ulama kata ada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, itu dari sudut bahasa. Mereka tak sebut yang ni. Itu dari sudut bahasa. Masuk bahasa tu, bid'ah dari segi bahasa, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dalalah. Tapi hadis ni bercerita tentang bid'ah agama, yang mana bid'ah agama semua sesat. Ada ulama yang kata bid'ah hasanah dengan dalalah tu, yang kata bid'ah hasanah dengan dalalah tu mereka faham bid'ah dari sudut terminologi bahasa. Yang mana-mana bid'ah yang bukan dalam urusan agama, maka termasuk dalam bid'ah hasanah. Mana-mana bid'ah yang termasuk dalam urusan akidah dan ibadah, yang tu bid'ah dalalah. Tapi ulama seperti Syatibi, seperti Ibn Rajab Al-Hambali, mereka kata tak, bid'ah ni hanya dalam agama, yang mana semua bid'ah dalam agama itu sesat. So beza cara faham aja. Tapi nak kata kullu dalam hadis ni hanya sebahagian, tak boleh, tak begitu tepat. Kenapa? Kalau Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat, maka kita tak, sebahagiannya sesat, sebahagiannya okey. Nabi tak guna kullu ni hanya untuk bid'ah. Cuba tengok sebelum tu, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua benda baru bid'ah. Adakah sebahagian benda baru je bid'ah? Ke semua benda baru bid'ah? Semua benda baru dipanggil bid'ah. Kerana memang dari sudut bahasa pun benda bid'ah ni benda baru. Kullu di sini dah menunjukkan semua. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua benda baru itu sesat. Adakah sebahagian je bid'ah? Tak, semua benda baru adalah bid'ah. Tidak dikecualikan. Kita tak, semua benda baru ni sebahagian je bid'ah, sebahagian lagi memang qadim. Mana ada? Dah kata muhdatsatin bid'ah. Cuma perkataan wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar, perkataan wa kullu dalalatin finnar itu ulama berbeza pendapat tambahan tu. Semua benda sesat dalam neraka. Kerana riwayat yang sahih tidak ada tambahan wa kullu dalalatin finnar. Yang tu tak ada. Yang ia sabit hanya daripada kalam Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalam Umar, sebenarnya dia adalah kalam Umar. Okey? Riwayat yang sahih tidak menyebut wa kullu dalalatin finnar. Mauquf. Cuma ada perkara yang penting yang disebut di sini, iaitu bila Nabi sebut wa in ta'ammara alaikum 'abd,
walaupun kamu kena dengar dan taat, walaupun hamba yang menjadi pemerintah kamu. Ulama dia mula bincang, dia kata boleh ke hamba Habsyi ni menjadi khalifah? Kerana ada hadis yang sahih mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Imam ini mesti daripada Quraisy. Dan kalau kita tengok mainstream zaman dulu, memang dia orang sebut nak jadi khalifah ni mesti daripada kalangan Quraisy. Kerana mereka berpegang kepada literal. Tapi Ibn Khaldun, antara orang yang mula-mula menyebut benda yang agak sedikit berbeza, dia kata Nabi sebut perkataan al-a'immatu min Quraisy, imam mesti daripada kalangan Quraisy ni, dia ada dimensi masa. Kerana pada zaman Nabi dulu, orang Quraisy lah yang diyakini boleh memerintah. Seperti mana dalam Malaysia ni yang boleh memerintah ataupun yang diyakini, walaupun tidak disebut secara spesifik dalam perlembagaan, tapi diyakini Melayu lah. Dia tak kata Muslim, dia kata Muslim Melayu. Kerana Cina pun ada Muslim, India pun ada Muslim. Tapi Muslim Melayu yang diyakini dari sudut politik dalam negara kita ni untuk jadi Perdana Menteri. Maka Nabi sebut satu benda yang sangat-sangat berkait dengan situasi zaman itu. Tapi ulama sebahagiannya dia takwil lah. Dia kata bukan hadis ni, walaupun Nabi sebut hamba, tapi bukan mana hamba boleh jadi khalifah. Tapi sebab Nabi kata walaupun hamba, kamu kena taat juga, tapi sebenarnya imam daripada Quraisy. Jadi kalau imam daripada Quraisy, kalau kita nak pegang literal meaning, maksudnya kita kena lantik golongan Habib jadi PM. Sebab mereka Quraisy.